Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nar Arifah Fatimah binti Khairulsani. Baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang sebuah buku yang saya baca, iaitu Janji Para Maribo oleh Malim Ghazali Fikir. Baiklah, Janji Para Maribo merupakan sebuah novel hasil nukilan Malim Ghazali Fikir yang bercerita tentang kehidupan masyarakat Jawa yang terbuang jauh ke tanah asing Surinam, Amerika Selatan. Janji Para Maribo mengisahkan tentang kerinduan-kerinduan yang bertamu pada rakyat Jawa yang kini tercampak jauh ke Surinam, Amerika Selatan. Janji ayah kepada ibu untuk kembali ke tanah Jawa selepas tamat kontrak, janji Siwa Hasan kepada budaya pencak silat dan janji Kasan kepada ayahnya dan Siwa Hasan telah memberi mereka satu renungan yang jauh untuk dilihat. Bagi Kasan, Para Maribo adalah kampung halamannya. Tidak mungkin dia pergi jauh dari negeri itu. Bagaimanapun, Indonesia adalah tanah kelahiran ayahnya. Dijanjikan oleh pihak Belanda untuk bekerja selama 5 tahun di Amerika Selatan, ayah, ibu dan Siwa Hasan mengambil keputusan untuk berpindah ke Paramaribo. Tetapi setelah ibunya meninggal dunia, mereka masih lagi berada di negeri asing itu. Kasan berkahwin dengan wanita kelahiran sana dan telah membina keluarganya. Ia bersama beberapa orang rakannya membuka persatuan pencak silat yang mahu dikembangkan ke seluruh Nusantara. Itulah impian Kasan. Bagaimanapun, dalam keadaan negara yang masih bergolak, Kasan dan persatuan pencak silatnya telah dituduh melakukan persatuan rahsia melawan parti politik. Janji Para Maribo merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Jawa di Amerika Selatan dengan membawa isu-isu sosial, politik, agama dan ekonomi yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Novel ini mempunyai 16 bab dan setiap darinya telah ditulis tidak begitu panjang menjadikan rentak bacaan saya begitu mudah. Struktur sebegini sebenarnya amat menarik kerana pembaca dapat membaca satu-satu bab dalam masa yang singkat. Permulaan cerita ini dimulakan dengan rentak yang perlahan, tetapi pergerakan dan naratif cerita yang perlahan ini pada saya menjadi satu daya tarikan, yang mana cerita perlahan ini seolah-olah membawa pembaca mengenal watak-watak dan masyarakat Jawa di Surinam dengan lebih mendalam dan terperinci. Sehinggakan apabila saya membelik sehingga ke muka surat terakhir, seolah-olah wujud satu pengalaman dan perasaan yang mengikat saya pada mereka. Antara isu kemasyarakatan yang diketengahkan dalam novel ini adalah tentang jati diri watak-watak yang terbuang jauh ke tanah asing, politik dan juga ekonomi. Jati diri watak-watak ini dapat dilihat pada semangat juang Siwa Hasan, Kasan, ayah dan ibu yang tinggi. Sebagai contoh, di dalam novel ada menerangkan tentang tujuan utama Siwa Hasan dengan sukarela mengikuti ayah, iaitu abangnya, ke Surinam kerana kekasihnya telah diracun oleh salah seorang pemuda Jawa. Akibat ingin mempertahankan maruahnya kepada kematian Sumira, Siwa Hasan telah menghunus kerisnya pada lelaki itu di tengah gelanggang. Saat itulah bermulanya perjalanan Siwa Hasan mengikuti ayah dan ibu ke Surinam. Melalui novel ini dapat dilihat isu-isu kemasyarakatan yang paling banyak disentuh adalah isu politik dan juga agama. Sebahagian besar novel ini memang ada menyentuh tentang isu politik masyarakat Surinam di mana Kasan dan Lisberg cuba mendapatkan bantuan dari segi kewangan dari wakil rakyat Surinam tetapi tidak berjaya kerana hal-hal politik yang berlaku. Kemasukan keluarga Kasan ke Paramaribo juga berlaku kerana masalah politik. Untuk isu-isu yang berkait dengan agama, ia boleh dilihat pada perkahwinan campur di antara Kasan dan juga isterinya, di mana mereka berkahwin tetapi mereka masih lagi tidak mengikuti ajaran Islam yang sesungguhnya.
Pertama kali novel ini diterbitkan pada tahun 1950 dan sudah lebih 30 tahun novel ini masih lagi segar diperkatakan sebagai sebuah novel masyarakat yang sangat baik kerana kekuatan naratif dan isu yang diangkat. Saya percaya untuk 30 tahun akan datang juga, novel ini akan terus kekal segar dan menjadi satu sumber ilmu tanpa disedari. Itulah serba sedikit perkongsian saya tentang novel Janji Para Maribu karya Malim Ghazali Fikir. Pada sesiapa yang berminat untuk dapatkan buku ini, bolehlah layari dbpniaga.my dan jendela DBP. Saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga bertemu lagi pada masa akan datang. Bye.